Jadi Syiah yang sedang cuba disebarkan dalam negara kita dan di seluruh dunia pada hari ini tuan-tuan adalah Syiah yang saya sebutkan tadi, iaitu Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, iaitu Syiah Imam 12 dalam bahasa Melayu dia. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dengan buku-buku Syiah yang tersebar, sama ada dalam bentuk yang telah diprint ataupun dalam bentuk e-book di internet dan sebagainya tuan-tuan, maka bersaksilah kebanyakannya merupakan Syiah Ar-Rafidah ataupun kita sebut sebagai Syiah Imam 12. Kerana inilah tuan-tuan Syiah ialah humul ladina yaquluna bi anna Ali bin Abi Talib ahaqqul muslimina bi khilafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah itu ialah mereka yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali ibn Abi Talib merupakan orang Islam yang paling berhak, yang paling layak, yang sewajibnya menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini takrifan Syiah secara umum, secara general. Kalau tuan-tuan jumpa dengan seseorang, tanya kepada dia, awak rasa selepas kewafatan Rasulullah siapa yang patut menjadi khalifah? Dia kata, saya rasa yang patut menjadi khalifah adalah Ali. Maka bersaksilah dia seorang Syiah. Mudah cerita kan? Kalau kita dengar dia kata begitu, bermakna dia seorang Syiah. Cuma kita belum tentukan dia ni Syiah pada tahap mana, sudah kan? Belum tentukan pada tahap mana. Tapi bila dia mengatakan bahawa Ali yang sepatutnya menjadi khalifah ataupun yang paling utama menjadi khalifah, paling afdal menjadi khalifah, bermakna dia seorang Syiah. Semudahnya kan? Okey. Dan orang yang mengatakan bahawa yang patut menjadi khalifah itu adalah keturunan yang datang selepas Sayyidina Ali kan? Jadi mereka mengatakan, bila kita sebut Syiah Imam 12, Syiah Imam 12 ialah golongan yang mengatakan bahawa orang yang patut menjadi khalifah adalah merupakan Sayyidina Ali dan keturunannya yang 11 orang yang datang selepasnya, iaitu Sayyidina Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Hadi, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Jawad, kemudian Al-Hasan Al-Askari, dan yang terakhir iaitu Imamul Mahdi Al-Muntazar. Dia ada 12 orang tuan-tuan. Semua tuan-tuan, kita nak kata 12 pun sebenarnya tak cukup, seorang lagi iaitu Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu tadi belum keluar. Orang Syiah ni dia ada 12, bermula dengan Sayyidina Ali, last sekali iaitu Al-Imam Al-Hasanul Askari. Itu yang ke-11. Yang ke-12 kata orang Syiah itu adalah Al-Imamul Mahdil Muntazar. Itu Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Tuan-tuan, kita tunggu tak Imam Mahdi? Tunggu tak tuan-tuan? Tunggu. Ada juga yang jadi Syiah sini. Imam Mahdi tuan-tuan tak payah tunggu, nanti dia keluar sendiri. Tak payah tunggu. Yang menunggu Imamul Mahdi ni orang Syiah. Pasal apa orang Syiah tunggu? Kerana dia mengatakan Imamul Mahdi itu sudah pun lahir, cuma dia ghaib. Orang Syiah mengatakan bahawa anak kepada Al-Hasanul Askari, iaitu imam yang ke-11 itu sudah pun lahir, tetapi dia ghaib pada tahun 260 Hijriah. Dah lahir dah, cuma dia ghaib. Dan dia menyorok tuan-tuan di satu tempat yang namanya Samarra dalam sebuah sirdak. Dia menyorok dalam tuan-tuan. Samarra ni duduk di Arab, tempat dia, satu wilayah di Arab. Dia duduk dalam tu, dia sedang buat research, dia buat thesis PhD kan? Dia tengok apa benda yang berlaku di kalangan orang Islam hari ni. Dia tunggu masa nak keluar, Itu disebut sebagai Imamul Mahdi Al-Muntazar di kalangan orang Syiah, iaitu anak kepada imam yang ke-11. Namanya Muhammad Ibnul Hasan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Imamul Mahdi yang bakal muncul di akhir zaman nanti namanya serupa nama aku dan nama bapaknya serupa nama bapak aku, iaitu Muhammad Ibn Abdullah. Dan orang Syiah kata Muhammad Ibnul Hasan. Itu dah select dah situ kan? Dia kata Muhammad Ibnul Hasan tuan-tuan. Dan bila kita rujuk lagi apa yang dikarang oleh orang Syiah sendiri, seumpama yang disebut oleh Mula Bakar Al-Majlisi dalam kitab Jila'ul Uyun, mengatakan bahawasanya yang dikatakan sebagai imam yang ke-12 itu tuan-tuan sebenarnya tidak ada. Sebab Al-Imam Al-Hasanul Askari tuan-tuan, ketika dia meninggal dunia, tidak ada pun baginya anak yang zahir. Disebut dalam kitab Syiah, Imam Al-Hasanul Askari itu tidak ada baginya anak yang zahir, laisa lahu waladan zahiran. Dia tidak mempunyai anak yang zahir. Itu yang kita heran tu.
Dia orang pun mengaku tidak ada anak yang zahir, tapi dia ada anak yang zahir, kan. Itu yang payahnya tuan-tuan. Jadi kata orang Syiah sendiri mengiktiraf bahawa Al-Imam Al-Hasan Al-Askari dia tidak mempunyai anak. Tuan-tuan, kerana aqimah sebenarnya dia seorang yang mandul. Allah Ta'ala nak tunjuk tuan-tuan kepada pembohongan yang dibuat oleh orang Syiah. Sebenarnya dia tidak memiliki anak. Jadi sejak daripada tahun 260 Hijriah yang orang Syiah kata dia ghaib, imam yang ke-12 mereka itu ghaib, sampailah pada hari ini tahun 1434 Hijriah, bermakna 1174 tahun mereka menunggu, tapi Imam Mahdi mereka masih belum keluar. Mereka tunggu tuan-tuan. Setiap kali tiba hari-hari kebesaran orang Syiah, seumpama hari Karbala, hari Nairus dan hari-hari yang lain, maka mereka akan berdoa, Allahumma farrij, Allahumma ajil furjahu. Ya Allah, engkau percepatkanlah muncul ataupun keluarnya Imamul Mahdi yang telah raih 1100 tahun lebih. Wah, dia orang tunggu. Jadi tuan-tuan, jangan kita sakitkan hati kita duduk menunggu Imam Mahdi, jangan. Bila dia muncul, itu urusan Allah Azza wa Jalla, kita tak perlu tunggu. Tapi orang Syiah itu sebab dia panggil Al-Imamul Mahdi dengan Al-Muntazar, yang ditunggu, yang ditunggu-tunggu. Tuan-tuan, banyak ajaran sesat dalam kajian kami tuan-tuan. Ini baru apa ni tuan-tuan, baru intro. Banyak ajaran sesat yang berlaku di Malaysia tuan-tuan berpunca daripada i'tiqad menunggu Imamul Mahdi. Tuan-tuan kena ingat, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Bila keterlaluan, ketakasuban sangat nak tunggu Imamul Mahdi ni, mereka duk mengkaji. Oh, tunggu aku lah Imamul Mahdi. Lahir ajaran Qadianiyah. Qadianiyah tuan-tuan yang ada dekat Gombak tu, kat Selayang tu, kampung Nakhada tu. Itu ajaran bukan di peringkat Malaysia, sedunia tu. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Mirza Ghulam Ahmad itu mula-mula tuan-tuan dia mendakwa dia sebagai mujaddid. Tahun depan dia kata dia Imamul Mahdi. Tahun depan lagi terus naik pangkat, dia kata dialah Nabi Isa yang sebenar. Tengok tuan-tuan, dia mula dengan Imam Mahdi dulu. Begitu juga dengan ajaran Al-Arqam. Isunya adalah Imamul Mahdi, ketakasuban, sehingga mengatakan bahawa Syekh Muhammad Suhaimi yang meninggal dunia pada tahun 1925 sebagai Imamul Mahdi. Dia tidak mati, tetapi dia cuma ghaib. Kubur dia ada kat Kelang tu, dia kata tak mati. Macam mana tuan-tuan? Lepas dia ghaib dengan Abu Ya sekalipun ghaib juga. Patut penunggu Imam Mahdi tak boleh ghaib, tapi penunggu Abu Ya tu sepatutnya tuan-tuan menjadi penyambut bila munculnya Imamul Mahdi. Tengok-tengok dengan Abu Ya sekalipun out juga. Ketakasuban kerana menunggu Imamul Mahdi. Ini tuan-tuan i'tiqad orang Syiah. Ahlus Sunnah kita tidak menunggu Imamul Mahdi. Kita percaya dengan i'tiqad Imamul Mahdi akan keluar di akhir zaman. Tetapi bukan tugas kita tuan-tuan untuk menunggu-nunggu dan menentukan siapa yang bakal menjadi Imam Al-Mahdi. Jadi inilah dia tuan-tuan. Bila sebut Syiah, kita tak bicara Syiah yang lain-lain yang memang ada juga, tetapi tuan-tuan, Syiah yang kita maksudkan adalah Syiah yang majoriti, yang paling dominan di dunia pada hari ini, iaitu Syiah Imam 12. Ini lebih kurang tuan-tuan image yang dibuat oleh orang Syiah sendiri. Yang sebelah kanan tu kata orang Syiah itu Imam Ali, di sebelah kiri itu Imam Husain, di bawah tu hak tu semua sekali. Cuma yang bercahaya tu tuan-tuan tengok yang di sebelah kiri tu, dia kata itu adalah Imamul Mahdi, belum keluar lagi. Jadi dia punya picture tu tak ada lagi, dia tak tangkap lagi gambar dia. Kita pun tak tahu zaman tu dah ada macam mana, ada artis ke ada fotografer, wallahu alam tuan-tuan.
Apakah isu yang timbul? Okey, saya nak sebut ni tuan-tuan, isu-isu yang timbul supaya kita dekat dan kita faham. Orang Syiah pada hari ni tuan-tuan, perbezaan kita sangat mendasar. Sebab mereka mendakwa bahawa imamah yang mereka anuti, ini bukan Syiah luar negara tuan-tuan, ini Syiah jadi-jadian orang Melayu kita, made in Malaysia punya tuan-tuan. Bukan kita cerita ni Syiah mari daripada Iran tak, ni tengok tuan-tuan, ni semua muka Melayu, betul tak? Muka Melayu. Ini dialog kami di bahagian Serai Perak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nasim. Nanti Ustaz Nasim akan tuan-tuan sama dengan tuan-tuan juga. Jadi mereka sendiri mengiktiraf bahawa imamah, iaitu soal keimaman Ali dan juga 11 orang tadi adalah merupakan termasuk dalam perkara usuluddin. Usuluddin apa dia tuan-tuan? Prinsip agama. Bukannya masuk dalam furu'uddin, bukan masuk dalam perkara cabang agama. Cabang agama ni macam ni bergerak tidak kan, unuk ke tak, itu tak ada masalah, itu cabang-cabang saja kan. Tapi kalau diperbesar pun tak boleh juga kan. Tapi kok mana pun itu hanya cabang, dia takkan sampai kafir tak kafir. Tapi ini usuluddin. Dia kata soal imamah itu adalah soal usuluddin. Menurut penganut Syiah, persoalan imamah, Syiah Melayu tuan-tuan, persoalan imamah adalah merupakan soal akidah, bukan furu', yakni bukan cabang, dan termasuk dalam perkara usuluddin, bukan usulul mazhab. Tengok tuan-tuan, bukan usulul mazhab. Kalau usulul mazhab tahan lagi tuan-tuan, mana dia kata ini prinsip mazhab kami, tapi dia tak kata ini prinsip mazhab kami, dia kata ini prinsip agama. Bila sebut prinsip agama, kita dan dia satu agama. Tiba-tiba dia kata patutnya kita ni Islam mesti pegang kepada imamah, iaitu keimaman Ali dan 11 orang lagi. Maka kami pun tanya kat dia, dah kami ahli sunnah wal jamaah tak percaya kepada usuluddin yang kamu kata imamah itu, bagaimana pula? Adakah kita ini masih lagi Islam ataupun tidak? Sebab dia kata wajib berpegang kepada imamah yang dianggap sebahagian daripada usuluddin. Ini bermakna menolak kepercayaan terhadap imamah boleh membawa kepada kekufuran atau terkeluar daripada Islam. Perkara ini dinyatakan secara jelas oleh Ketua Jurucakap Syiah Malaysia Khamis Zuhairi bin Abdul Aziz ketika majlis dialog tertutup di bahagian Serai pada 8 Disember 2011. Dia sebut dengan jelas tuan-tuan. Saya pasang di YouTube ni pun ambil masa pula nanti. Dia sebut dengan jelas bahawa ini merupakan perkara usuluddin, dan memang disebut oleh Tok Guru Besar dia Al-Khumaini pun tuan-tuan. Disebut dalam kitab Kashful Asrar, dia mengatakan bahawa al-imamatu ihda usuluddin. Imamah itu merupakan salah satu daripada prinsip-prinsip agama. Dan Al-Kulaini meriwayatkan tuan-tuan dalam kitab Al-Kafi, dia mengatakan bahawa bunyal Islamu ala khamsin, as-salatu was-sawmu waz-zakatu wal-hajji wal-wilayati falam yunada bi syai'in kama yunada bil wilayah. Ada hadis daripada orang Syiah dalam kitab Syiah yang paling utama, iaitu Al-Kafi, yang mengatakan Islam itu terbina di atas 5 perkara: solat, puasa, zakat, haji dan wilayah, iaitu keimaman Ali dan 11 orangnya lagi tidak diseru kepada yang lain sebagaimana diseru kepada yang ni. Itu yang kita sebut sebagai imamah. Dimasukkan tuan-tuan di dalam kitab Al-Kufri wal Iman. Dimasukkan dalam chapter Al-Kufri wal Iman tentang kufur dan iman di bawah bab Da'aim al-Islam, iaitu bab rukun-rukun Islam. Wow, Masya Allah. Jadi bagi Syiah, imamah ni rukun Islam. Tuan-tuan, rukun Islam kita apa benda tuan-tuan? 2 kalimah syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Dia kata bukan. Bagi kami, kalau nak bincang syahadah lain pula tuan-tuan. Syahadah mereka bukan syahadatin, mereka telah syahadat. Mereka ada 3 syahadah tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Dia ada 3. Itu satu. Kemudian imamah, solat, puasa, zakat, haji. Lagi pening gitu kan. Jadi bagaimana kita nak kata kita boleh duk sepakat dengan mereka dalam soal akidah? Tak boleh dah tuan-tuan. Sebab mereka mengatakan bahawa Islam itu terbina di atas imamah, dan itu rukun yang pertama bagi mereka. Jadi kita yang ahli sunnah ni tuan-tuan, kita tak percaya kepada imamah tu. Kita kata, hei orang Syiah, soal keimaman itu Allah Azza wa Jalla telah biarkan kepada kita untuk menentukan.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menunjukkan bahawa ketika kewafatannya Rasulullah tidak menentukan atau mewasiatkan kepada sesiapa pun untuk menjadi penggantinya. Rasulullah serahkan kepada kalangan sahabat berbincang, bermusyawarah nak lantik siapa. Musyawarah akhirnya lantik Sayyidina Abu Bakar. Musyawarah akhirnya lantik Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Uthman dan akhirnya Sayyidina Ali. Bahkan dalam tarikh Imam Tabari menyebut tuan-tuan bagaimana pelantikan Sayyidina Ali sendiri. Para sahabat datang bertemu. Ketika itu Sayyidina Uthman baru saja wafat. Sahabat datang bertemu dengan Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, kami nak lantik kamu menjadi khalifah, sebagai khalifah yang keempat. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata, da'uni faltamisu ghairi fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhun wa alwan. Kata Sayyidina Ali, kamu tinggalkanlah aku, kamu pergilah cari orang lain selain daripada aku, kerana kita sekarang ni sedang berhadapan dengan urusan yang ada pelbagai bentuk dan warna. Apa maksud tu tuan-tuan? Maksudnya Sayyidina Ali tak mau campur tentang urusan politik pada awalnya. Tuan-tuan tahulah politik ni macam kita sekarang ni lah, kan? Kita pun pening kepala tak tahu nak sokong siapa dah. Nak sokong yang ni tak kena, nak sokong yang tu tak kena, itulah namanya politik. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Jadi Sayyidina Ali pun pening kepala. Dia kata fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhu alwan. Kita sekarang ni duduk berdepan dengan macam-macam, aku pening kepala aku, dia kata. Kan? Orang ni nak menuntut darah Sayyidina Uthman, orang ni kata kena naik khalifah dulu. Pening kepala aku. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau boleh cari orang lain. Menunjukkan Sayyidina Ali sendiri sedar bahawa dia sendiri tidak diwasiatkan oleh Nabi untuk menjadi khalifah. Kalau tidak ada, tentu Sayyidina Ali kata, pasal apa kamu tak lantik aku awal-awal lagi? Patut aku yang jadi khalifah dan keturunan aku, bukannya Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tidak, kan? Ini satu lagi. Kemudian Sayyidina Hasan, apabila dia naik menjadi khalifah, dia pun turun dan dia menyerahkan jawatannya kepada Sayyidina Muawiyah. Sekali lagi menunjukkan Sayyidina Hasan walaupun anak kepada Sayyidina Ali, dia juga tuan-tuan tidak menjadi khalifah, bahkan dia menyerahkan jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah. Jadi ini perkara bukan perkara akidah. Tapi orang Syiah kata tak, ini perkara akidah, ini rukun Islam yang pertama dalam agama kami lah. Saya bagi agama itu orang Syiah senang cerita. Kan? Sebab rukun dia berbeza dengan kita, tuan-tuan. Rukun yang berbeza dengan kita. Dan dia memasukkan soal imamah itu sebagai sebahagian daripada usuluddin. Dan kalau nak bincang tentang soal imam ni, tuan-tuan, bagi orang Syiah, imam ini bukan imam jenis orang kata macam pegang jawatan presiden begitu sahaja. Tak. Bagi orang Syiah, imam ini, tuan-tuan, kedudukannya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Dan dia memiliki satu kekuasaan yang cukup hebat. Fa inna lil imami maqaman mahmudan wa khilafatan takwiniyatan takhda' li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dzarrati hadzal kaun. Ini apa yang diberitahu oleh Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Dia kata sesungguhnya bagi imam itu, tuan-tuan, satu kedudukan yang sangat terpuji, yang sangat tinggi. Dan dia memiliki khilafah takwiniyah yang tunduk di bawah kekuasaannya, tuan-tuan, segala zarah yang ada di alam ini. Tuan-tuan jangan ingat dia tu makna tunduk kerajaan orang Malaysia je tunduk bawah dia.
kan? Ataupun orang Mekah, orang Madinah saja tunduk bahawa dia tak. Satu dunia, bahkan satu alam, segala zarah yang ada di alam ini tunduk kepada seorang imam. Tuan-tuan rasa ini imam ke Tuhan ni? Kalau ikut orang Syiah gitu. Sebab dia kata imam itu memiliki khilafah takwiniyah, kata Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Dan dia kata tunduk di bawahnya segala zarah yang jadi mereka mengatakan bahawa imamah tuan-tuan kedudukannya sangat tinggi. Bahkan kedudukannya tuan-tuan kalau kita lihat dalam ranking Syiah, dalam akidah Syiah, mereka mengatakan ranking yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sama dengan kita. Di bawah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam-imam mereka yang 12. Itu dia. Di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam kitab Ushulul Kafi menyebut, dia kata kunna ma'allahi halat la yas'uha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Dia kata kami ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada keadaan yang tak boleh dicapai oleh malaikat yang hampir dan tak boleh dicapai oleh nabi yang diutuskan. Jadi kedudukan imam bagi mereka tu bukannya rendah-rendah tuan-tuan. Bukannya kita kata sekadar presiden dan menteri, tidak. Kedudukan imam bagi mereka itu bawah sikit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di bawah mereka itu baru datangnya nabi dan rasul. Cuma sebahagian nabi juga dianggap oleh orang Syiah sebagai imam. Tapi kedudukan imam yang 12 ini adalah lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Tiba-tiba tuan-tuan, kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata wahai Syiah, kami tak percaya dengan imam-imam kamu tu. Tuan-tuan ingat dia kata apa kat kita? Islam ke tidak? Kalau kita lah kan, ada seorang datang bertemu dengan kita, dia kata aku tak percaya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Macam mana tuan-tuan? Islam ke tidak dia? Bukan kata tak percaya pada Nabi Muhammad, dia kata tak percaya pada Nabi Nuh. Kafir, murtad, yukhriju minal billah, keluar dari Islam. Pasal apa? Rukun iman kita percaya kepada Nabi dan Rasul. Semua Nabi-Nabi disebut secara spesifik, kita beriman kepadanya secara spesifik, secara tafsili, yang disebut nama-namanya. Kalau dimungkiri hanya seorang daripadanya, habis, keluar daripada Islam. Dan kita beritahu orang Syiah, wahai orang Syiah, kami tak percaya kepada iktikad kamu tentang imam itu. Bagaimana tanggapan kamu terhadap kami? Islam ke tak lagi? Tuan-tuan, kami Zuhairi tak jawab sampai habis. Ini Syiah yang ada kat sini ni tuan, dia tak jawab sampai habis. Dia duduk pusing. Dia kata ustaz nak jawapan macam mana? Dari segi fiqh kami tak ada masalah dengan ahli sunnah ni. Kalau ahli sunnah menyembelih, kami makan. Kalau dia buat kenduri, kami datang. Kami tak nak yang tu. Kami nak tahu kami Islam ke tidak. Yang tu dia tak jawab sampai habis. Tak jawab sampai habis tuan-tuan. Sebab kalau dia kata kita masih Islam, bermakna terbatal lah rukun iman dia tadi. Rukun Islam dia tadi, yang dia kata mesti syarat orang Islam tu mesti percaya pada imamah. Kalau dia kata kita tak percaya ni, kita masih lagi Islam, makna terbatal. Jadi dia tak berani nak jawab. Dia pusing. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Menafikan khalifah yang tiga tuan-tuan dalam buku yang mereka edarkan di seluruh Malaysia tuan-tuan. Salah sebuahnya iaitu buku Inilah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Rasul. Saya tak tahu sampai ke tidak ke masjid kita ini. Semua buku-buku ini kita telah haramkan tuan-tuan. Cuma buku ini dia tidak ada siapa yang cetak, semua tak ada tuan-tuan. Dia diedarkan secara percuma dan dijual e-book, internet ada. Kan? Kita beli sebiji buku tuan-tuan, dia akan bagi yang free berapa banyak. Kan? Dia cuma bukan kata nak jual sangat, tapi nak menyebarkan diayah dia. Dia sebut dalam buku ini tuan-tuan, Khair Izzah sebut dalam halaman 43, dia kata penulis telah menafikan, Khair Izzah, dia telah menafikan 3 orang khalifah sambil menyebut keburukan-keburukan mereka. Antaranya penulis menuduh bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah perampas hak jabatan khilafah yang sepatutnya disandang oleh Sayyidina Ali. Penulis juga menuduh Sayyidina Umar sebagai pengkhianat Nabi SAW kerana telah mengharamkan nikah mut'ah. Inilah dimarahkan tuan-tuan. Kan? Pasal Sayyidina Umar ni, dia kata sebagai orang yang telah mengharamkan nikah mut'ah tadi, iaitu nikah kontrak tadi, tak payah saksi, tak payah wali. Kan? Janji dua-dua setuju, redha, kan? Dua-dua sepakat, kan? Dia tanya abang ada berapa ringgit? Abang kata ada RM20. Kalau abang ada RM20, timah bagi 2 jam dia kata. Jalan lah tuan-tuan, apa lagi?
Dia serupa macam zina je. Cuma dia adalah akad dia, aku nikahkan diri aku, yang perempuan kata, aku nikahkan diri aku dengan kamu untuk tempoh 2 jam dengan upahnya RM20. Aku terima nikahnya, jalan 2 jam sajalah. Tengok-tengok dalam poket ada RM10, tambah lagi 1 jam. Tak ada masalah, boleh extend. Ini nikah muta'. Ini disebut dalam, saya tak cerita hak yang Arab tuan-tuan, ni yang Melayu, buku Syiah Melayu, Mukhtasar Al-Ahkam, yang diterjemah ke bahasa Melayu gitu tuan-tuan. Budak-budak Syiah Melayu kita belajar, kita rampas. Dia tulis kat situ terbitan Mazhab Ahlul Bait UKM tahun 90-an dulu. Ini yang mereka pelajari tuan-tuan. Itu yang syok sangat duk main Syiah tu. Kita dapat panggilan tuan-tuan baru-baru ini, daripada seorang ibu. Dia call kita, dia kata, "Ustaz, saya ada masalah anak saya ni tuan-tuan. Anak dia sekarang ni tuan-tuan tengah buat kursus A-level, nak pergi study kat luar lah, overseas. Jadi dia kata anak dia sekarang ni mengkaji mazhab. Dia kaji mazhab. Pasal nak, orang kata buat preparation lah nanti kan, dari segi amal ibadat dekat sana macam mana semua. Jadi anak dia buat kajian sendiri. Dia kata akhirnya dia datang jumpa dengan saya. Dia kata, Mama, saya lihat mazhab yang paling baik sekali, yang paling sesuai sekali, dia kata, adalah mazhab Syiah. Mama dia kata, pasal apa pula? Dia kata sebab dalam Syiah ni, dia kata kalau bab kahwin senang. Rasa nak kahwin boleh kahwin, dia kata. Tak payah ada komitmen, tak perlu bayar nafkah apa, tak perlu tuan-tuan. Bayar ada berapa ringgit saja kan, cukup, habis time, habis. Tak perlu cerai, automatik putus kan. Tak perlu tuan-tuan, nafkah tidak ada, tak perlu. Dia kata senang, tak payah wali, tak payah saksi pun, tak payah. Hatta dengan bukan Islam pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Nak buat berapa ramai pun boleh, tidak ada had. Kalau kahwin sungguh 4 orang, tak ada had. Dia sebut dalam kitab Al-Qummi, Man la yahduruhul faqih, dia mengatakan bahawa tidak ada had untuk kahwin muta'ah, kerana hukumnya sama dengan amah, sama dengan hamba sahaya.